Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita nak membincangkan ni pesanan ni daripada seorang orang-orang alim ulama juga lah kan, pesanan daripada tok-tok guru kita berkenaan dengan siri kekuatan ummah ataupun siri kekuatan ekonomi agama kita ataupun bangsa kita di mana kita boleh pandang lekeh semuanya dengan keadaan persekitaran kita sekarang ini, di mana umat Islam di tanah Melayu kita ni majoritinya berada di bawah paras kemiskinan. Jadi kenapa kita kena gerakkan kempen BMF ni? Kerana banyak misi sebenarnya, banyak misi yang kita kena cakna. Kerana apa? Akhirnya tujuan siri BMF ini banyak membantu pembangunan ummah, terutamanya di tanah air kita ini. Jadi saya nak kongsi sedikit pesanan daripada orang-orang agamawan ini, di mana mereka menyatakan ataupun mencurahkan sedikit pandangan mereka yang kita kena fikir dalam-dalam betapa misi ini bukan misi sia-sia, tapi misi ini jauh bukan untuk kita, tapi untuk generasi akan datang, di mana kekuatan ekonomi itu insya-Allah akan memberi kekuatan politik kepada umat Melayu Islam, terutamanya di negara kita ini. Jadi jangan pandang lekeh siri kempen BMF kita ini. Kerana apa? Ini adalah kempen untuk membangun ummah, bukan untuk menganyikan seseorang ataupun dua tiga usahawan Melayu kita, tapi adalah kiri kempen membangun ummah. Kerana apa? Tanah ini memerlukan kita untuk menjaganya, bukan kita sub pada orang bangsa lain untuk menjaga tanah air tercinta ini. So, mari kita dengarkan sedikit pesanan daripada Sahibul Samaha Ustaz Syahabuddin ini, kerana beliau ada pandangan yang juga sejarah yang nak diceritakan begitu menusuk jiwa. Dengarkan sehingga habis pesanan Ustaz ini, insya-Allah. Dan kena ingat tuan-tuan, ya, sekarang kita tengah ada persaingan. Walau bagaimanapun, Islam mesti kena ke hadapan. Tuh, ada satu lagi hamba Allah, anak ceramah macam ni, angkat lagi tangan. Ustaz, Malaysia tak akan terjadi lagi, Ustaz. Malaysia ada perlembagaan yang memihak pada orang Islam dan ada sultan-sultan yang berkuasa untuk menjaga Islam. Saya katakan, syukur alhamdulillah, ada perlembagaan, ada sultan-sultan. Tapi akan tahu tak sejarah? 6 negara Asia Tenggara dulu adalah Islam. Coba baca sejarah. Dia nak juga, coba Ustaz sebut. Okey. Filipin. Kalau ada orang Filipin. Filipin dulu ada negeri Islam besar namanya Mindanao. Ketika mana kerajaan pusatnya di bawah orang-orang Kristian. Tengok orang Mindanao sekarang jadi apa tu? Apa sekuatnya perlembagaan Islam di Mindanao dulu? Hebat. Tombang. Sekarang siapa yang? Thailand, mungkin ada orang Thailand di sini. Thailand, selatan Thailand, negeri-negeri Islam dulu kuat. Ada Yala, ada Petani, ada Songkla, ada Narathiwat, atau mungkin negeri-negeri lain bersatu macam Malaysia lah, 14 negeri dipimpin oleh sultan. Tapi ketika mana yang memimpin ada bukan orang Islam, sekarang macam mana dengan orang selatan Thailand? Masih bangga kita dengan persembahan, masih bangga kita dengan apa yang ada. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ini jadi backing terakhir. Tapi anytime kita boleh tombang. Cambodia. Tuan-tuan baca sejarah Cambodia 4 abad yang lalu. Ada kerajaan Islam besar namanya Champa. Tetapi ketika mana orang-orang Islamnya lena tuan-tuan, Champa tersepit di tengah-tengah antara Cambodia dengan Vietnam. Sekarang bagaimana Islam di Champa? Tercampak tuan-tuan. Perasaan tak tuan-tuan, tiap tahun ustaz-ustaz kalau raya haji, mari korban. Pergi ke mana? Apa sih dulu hebatnya orang Champa tuan-tuan? Mantap. Bahkan Islam datang ke Nusantara, datangnya dari sana. Sekarang apa jadi dengan saudara kita? Naik lagi satu. Tuan-tuan baca macam mana sejarah Myanmar, Burma dulu namanya. Ada 2 negeri besar di Burma dulu, namanya Rakhine dengan Rohingya. Bagaimana saudara kita di Rakhine dengan Rohingya? Last, Singapura. Ada negeri Islam dulu namanya Temasek.
Ketika mana British bawa pekerja Cina dengan India, sumbat. Sekarang bagaimana? Sultannya tercampak ke Melaka, meninggal di Melaka. Sekarang siapa yang pegang? Hanya tinggal 3 negara saja. Indonesia, Malaysia, Brunei. Kalau kita tidak berhati-hati, mungkin sejarah lama akan berulang kembali. Mari tuan-tuan, kalau betul apa yang kita buat adalah demi Islam, untuk Islam, insya Allah Allah akan beri kita istiqomah. Tapi kalau kita buat hanya tekat marah, kita benci pada orang kafir, garanti tidak akan ada istiqomah. Al-amalu ala qadri niyatim. Amal tuan-tuan dinilai apa niat yang ada pada diri tuan-tuan sekalian. Itu saja ukur. Karena tidak tahu nak menilai apa, tapi jom bajar kita, didik anak istri kita untuk cerewet membeli barang. Kenapa? Man lam yahtamma ala ummati falaysa minni. Siapa yang tidak pentingkan tentang urusan orang Islam, kamu bukan umat aku. Nah, marahnya Nabi, tuan-tuan. Banyak nada-nada sumbang di luar sana. Tak payahlah, sudahlah, apa yang ada. Tidak. Karena ini adalah hak orang Islam untuk orang Islam. Jadi tuan-tuan, itulah sekadar perkongsian yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan walaupun serba ringkas, mudah-mudahan padat isinya dan menjadikan sedikit motivasi pada tuan-tuan sekalian. Mari teruskan apa yang Islam nakkan pada kita. Kita niatkan, kita nak martabat Islam. Kenapa tuan-tuan? Karena sebulan tuan-tuan kalau beli barang 500 ringgit sebulan tuan-tuan beli barang dapur, maknanya duit orang Islam akan bergulir. Cash flow orang Islam di negara kita 10 bilion. Ada satu kajian orang UKM, 10 bilion tuan-tuan yang duit tuan-tuan belanjakan, 8 bilion masuk ke kantongnya mereka. Yang balik kantong orang Islam hanya 2,3 bilion. Sedar tak sedar tuan-tuan? Anda tak sedar, Anda baru 3 hari lalu baru sedar. Allah Akbar. Betul rupanya. 19,7 juta orang Islam di Malaysia beli barang di luar orang Islam, maknanya duit orang Islam akan balik kepada mereka 8 bilion. Kita 2 bilion lebih pun dah heboh tuan-tuan. 8 bilion tuan-tuan tiap-tiap hari tuan-tuan bagi dengan mereka tanpa tuan-tuan sedar, tanpa tuan-tuan perasan. Jadi kalau sekarang kita nak bermula apa yang sekarang tengah bermula, teruskan. Kalau itu betul untuk Islam, untuk kekuatan kita orang Islam, insya-Allah rahmat berkat akan diturunkan kepada kita. Kalau dia kata, tak kisah, tak endah, tak apalah tuan-tuan, itu hak tuan-tuan. Tetapi Nabi sebut, malam yahtama bi amril muslimin falaysa minni. Siapa yang tidak pentingkan urusan sesama orang Islam, kamu bukan umat aku. Itu gambaran kita. Terpulanglah pada tuan-tuan. Pilihan ada di tangan kita. Niat pada diri kita masing-masing. Al-amalu ala qadri niyatim. Amal tuan-tuan dinilai Allah apa nawaitu kita. Semuanya urusan pribadi. Tapi anak ini motivasi, ini Islam, ini orang Islam, ini langkah Islam. Allahu a'lam. Kecil dan kesan daripada kelalaian kita selama ini menyebabkan kita tercampak di bumi sendiri. Jadi bila saya dah go through video ni, saya rasa macam sedikit rasa macam Allah Rabbi, kenapa kita masih berpecah belah di bumi kita sendiri sehingga menguntungkan orang lain yang datang merempat dan akhirnya mereka kaya di bumi kita, sedangkan kita di bumi sendiri duduk di bumi ini menjadi merempat pula dan menaruh harapan pula pada mereka yang datang dulu kala ini. Jadi semoga apa yang saya cuba kongsikan ini dapat memberi sedikit idea dan gambaran bahawa misi kita bukan satu yang perlu dipelekehkan, kerana apa, hala tuju kita cukup berat dan cukup jauh, dan sedikit yang kita lakukan ketika ini memberi manfaat besar pada generasi kita pada akan datang. Jadi kepada usahawan orang-orang kita, perbanyakkanlah produk anda dan kalau boleh murahkanlah sikit harga-harga yang anda cuba jual di pasaran. Kerana apa, orang kita perlu merangkak ketika ini dan mereka perlu diberi sokongan dalam bentuk harga yang berpatutan dan boleh dijangkau oleh semua orang. Bila ramai umat Melayu mampu beli produk kita, insya-Allah dengan sendirinya anda usahawan ini mendapat kelebihan rezeki
dan dengan kelebihan rezeki itu anda dapat bayar zakat, dan zakat itu anda pulang kembali masyarakat, dan masyarakat dan pusat zakat dapat mencongkil lebih banyak usaha-usaha baru yang dapat memberikan manfaat lebih pada umat Melayu Islam di bumi ini. Jadi kepada usaha-usaha sana, fikirkan untung tu nombor 2 dulu, tapi fikirkan fardu kifayah terlebih dahulu agar suasana ataupun persekitaran perniagaan tu menjadi subur dan mekar sampai satu tahap kita menjadi kuat disebabkan sifat keusahawanan kita yang kita belai daripada sejak kita bermula pada saat ini hingga generasi akan datang. Jadi jangan jadikan dunia pekerjaan sebagai kita punya kala tuju, tapi kita nak create more usahawan yang dapat menjual produk-produk pada harga yang cukup kompetitif agar ianya dapat dimanfaatkan oleh semua umat Islam di bumi ini. So fikirkan dan jumpa lagi dalam fikirkan dan jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.